Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah yang mengurniakan kepada kita taufik dan kelapangan masa serta keafiatan untuk sama-sama kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in, membicarakan tentang bab hudud. Perbicaraan yang mungkin jarang disentuh di kuliah-kuliah kecuali dalam seminar atau program khusus ataupun di peringkat universiti. Dan kita dalam kitab Fathul Mu'in ini, pengarang rahimahullah menyebut dengan teliti tata cara bagaimana hukum-hukuman hudud tersebut berjalan, syarat-syarat serta perkara yang berkaitan. Kita berhenti pada muka surat yang ke-290. Atas sekali ke? Wa kanikahi mut'ah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa kanikahi mut'atin nazaran li khilaf ibn Abbas walau min mu'taqidin tahrimahu. Dan tidak dikenakan had hukuman hudud pada semacam nikah mut'ah kerana melihat perselisihan Ibnu Abbas, sekalipun dilakukan oleh orang yang mengiktikadkan keharamannya. Okey. Sekarang ni disebut tentang syarat-syarat dikenakan hudud berkaitan dengan hudud zina, maka mesti berlaku zina. Maka diceritakan sifat zina macam mana tu. Ceritakan sifat zina, syarat-syarat dia. Dan ada beberapa keadaan yang mana dianggap haram namun tidak dikenakan hukum hudud. Antaranya iaitu perbahasan tentang nikah mut'ah. Mut'ah dalam bab nikah ini ada dua benda. Pertamanya mut'ah tolak. Mut'ah tolak ni ialah pemberian sagu hati yang diberi selepas daripada perempuan tu kena tolak, jika tolak itu datang daripada pihak lelaki. Nampak? Datang daripada pihak lelaki. Jadi orang lelaki yang mentolakkan perempuan ini setelah daripada dukhul lah. Wa mati'uhun. Apa lagi? Wasarrihuhunna sarahan jamila. Bagikanlah kepada mereka mut'ah. Dan juga kalau yang tidak disebut mas kahwin dalam nikah dan seumpamanya ditolak belum berlaku persetubuhan pun, maka ada di situ hukum mut'ah. Pemberian yang diberi kerana sebab tolak. Jadi mut'ah ni tak ada masalah. Bahkan benda ini disuruh, wa mati'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Perempuan-perempuan itu jika kamu tolak mereka, maka berilah kepada mereka sagu hati.
Wasarrihuhunna, dan lepaskan mereka sarahan jamila, dengan lepas yang elok. Sebagaimana kamu ambil mereka dengan elok, maka lepaskan mereka dengan elok. Yang kedua mut'ah, iaitu nikah mut'ah. Tadi mut'ah tolak. Yang ni ialah nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini kita panggil juga nikah kontrak. Kontrak. Iaitu menikahi perempuan untuk tempoh tertentu. Yang kontrak kerana kerja kontrak ni ia bukan samanya tak tetap. Hak tetap pun tak boleh peceng ni. Tetap tak boleh peceng. Jangan main. Apatah lagi kontrak. Bila-bila masa boleh pecat, boleh buang. Maka nikah mut'ah ialah menikah perempuan untuk satu tempoh masa. Jadi bezanya akad ini, terutamanya akad nikah ni, dia akad yang bentuk mu'abbad. Mu'abbad ni makna dia kekal. Selagi mana tak ada apa-apa yang memutuskan akad tersebut, tak boleh gilerat, tak boleh putus. Takkan terputus, takkan putus. Andai kata contohnya nikah tapi hak ni duduk rumah mak dia, hak ni duduk rumah mak dia, tak ada permohonan tolak, sama-sama masa-masa redha, nikah dah lagi. Dah nikah, dah mana bini? Duduk rumah mak dia. Dah mu, aku duduk rumah mak aku. Sama dah. Tak ada apa-apa, nikah dah. Ada apa? Jadi adakah putus lagi mana perempuan tu tak minta apa-apa, nak fasah dan seumpamanya? Dia tak boleh nak putus dengan lama masa dan seumpamanya, kecuali berlaku perkara yang menyebabkan putus ikatan akad nikah tersebut. Nampak tak? Jadi hak ni nikah mut'ah ni lah yang disebut haram. Nabi SAW mengharamkan dengan penuh lepas daripada peperangan Khaybar. Lepas pada Khaybar, Nabi haramkan penuh mut'ah ini. Antara yang diharamkan ialah nikah mut'ah dan juga daging keldai. Daging keldai. Jadi binatang keldai ni tak boleh nak makan lah. Kecuali keldai liar kita panggil zebra tu tak apalah. Kuda belang tu tak apa. Adapun keldai himar ahliyah, keldai ni haram dimakan dagingnya. Maka Nabi suruh sahabat ni maklumkan bahawa telah diharamkan mut'ah ini, nikah dengan orang puang untuk tempoh tertentu. Pergi contohnya belajar luar negara, kita nikah 2 orang lah, berapa tahun? 3 tahun. Habis kita dapat wa'alik sijik, kita cerai dah pula. Tak boleh. Jadi nikah, dia akan konsep akad nikah ni selama-lamanya. Nabi sebut dalam satu hadis, ya ayyuhan nas inni kuntu qad adhintu lakum fil istimta'. Wahai manusia sekalian, aku telah izinkan kamu dulu untuk istimta', nikah mut'ah. Ala wa inna Allah harramaha ila yaumil qiyamah. Ketahuilah Allah Ta'ala dah haramkan nikah ini sehingga hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai' falyukhalli sabilaha, maka lepaskan jalannya. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, dan jangan kamu ambil daripada apa yang kamu beri kepada mereka sesuatu. Jadi mana-mana yang menikah sebelum ini secara mut'ah, hendaklah dilepaskan. Maknanya kena fasah cerai belaka hak nikah mut'ah tu. Dan kalau telah memberi mas kahwin, beri mas kahwin, maka jangan ambil balik mas kahwin tu. Kerana mas kahwin itu layak berhak kerana apa yang kamu halalkan daripada faraj mereka. Jadi dengan pengisytiharan pengharaman yang Nabi buat pada perang Khaybar tersebut, maka diharamkan mut'ah. Memang ada awal Islam dibenarkan melihat kepada situasi keperluan para sahabat ni berperang dan seumpamanya, Nabi benarkan. Kemudian berlaku pensyariatan nasakh tentang hukum mut'ah ini dan diharamkan selama-lamanya. Buat lagi ni Syiah je lah. Syiah je.
Apa sandarannya? Sandaran kepada pandangan Ibnu Abbas. Jadi kalau orang itu andai kata dia menikah secara muta'ah dengan seorang puang, nikah muta'ah ni dia ada tempoh je. Ada tempoh. Hak lain apa nama ni, dari segi nak nikah kena ada wali ke semua tu, itu perbahasan lain, maknanya kena ada macam biasalah. Cuma dalam akad nikah itu dia meletakkan dan mengikat pernikahan dengan tempoh masa tertentu. Jadi hukumnya haram, maka tapi boleh kena hudud tak? Tidak dikenakan hudud kan nikah muta'atin, seperti nikah muta'ah, nadharan li khilaf Ibn Abbas, kerana melihat ada khilaf perkataan pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi dah macam mana Abdullah bin Abbas ni kata boleh? Sebahagian besar para ulama kata Abdullah bin Abbas ini pandangan awal. Lepas itu dia rujuk balik, tarik balik pandangan dia setelah maklum bahawa pengharaman tersebut, maka sepakatlah mengatakan muta'ah ni haram. Dah hak pegang pada pandangan lama tu makna tidak betul dan tidak kena dengan nas. Okey. Jadi hukumnya haram tetapi tidak dikenakan had. Sebab apa? Sebab ada khilaf, maka diraikan lagi khilaf tu. Sebab hukum mahudud ni jika andai berlaku syubhah, syubhah, keraguan dalam masalah pengsabitan ataupun pengisbatan tu, maka tidak dikenakan hudud. Kaedah disebut tudra'ul hududu bisyubahat. Ditolak hukuman hudud ni kerana berlaku syubhah. Kerana hudud ni dia syarat dia ketat, kena cukup syarat semua baru boleh jadi jalan hukuman hudud. Kalau ada syubhah, ni orang ni boleh ni nikah jenis ni ada khilaf ni, tak boleh kena hudud. Maka berpindah hukum lain lah. Tengok hukum takzir lah pula. Kerajaan nak buat hukum apa, denda ke rotang ke, ikut dia lah. Maka tidak dikenakan hudud ghayahnya walau min mu'taqidin tahrimahu, walaupun daripada orang yang i'tikad haram muta'ah, haram nikah muta'ah. Dia memang bukan Syiah, dia ahli sunnah dia, tapi dia nikah muta'ah. Adakah dia kena hukuman hudud? Tak juga. Sebab apa? Sebab masih dikira syubhah ada. Kemudian kata pengarah na'am in hakama hakimun bi ibtalin nikahi al-mukhtalafi fihi hudda lirtifa'i syubhatihi na'idhin qala al-Mawardi. Tetapi jika sang hakim telah menentukan bahawa nikah-nikah yang diperselisihkan hukumnya itu adalah batal, maka pelaku persetubuhan dalam pernikahan-pernikahan tersebut dikenakan had kerana kesyubhatan telah hilang. Demikian dikatakan oleh Mawardi. Jadi walaupun hukum asalnya ada syubhah, tak dikenakan hudud. Namun na'am in hakama hakimun bi ibtalin nikahil mukhtalafi fihi, kalaulah hakim, pemerintah, kerajaan membatalkan, menghukumkan dengan batal nikah yang berlaku khilaf. Contoh ada enactment, ada peraturan yang jelas menyatakan bahawa nikah ini tak sah dan tidak diiktiraf, tidak diterima. Jika telah dinyatakan sejelas-jelasnya hukum tersebut, hukum nikah yang berlaku khilaf itu hudda, maka jika buat juga dalam keadaan orang tak ditahu bahawa pemerintah telah menghukumkan dan telah menganggap bahawa nikah tersebut jadi batal dan tidak sah, tiba-tiba dia buat juga, maka ketika ini hudda, boleh dikenakan hudud. Boleh dikenakan hudud lirtifa'i syubhatihi na'idhin, kerana ternafi syubhah ketika itu. Ketika mana? Ketika hakama hakimun bi ibtalin nikah, ketika hakim menghukumkan dengan batal nikah tadi, maka boleh kena hudud sebab tak ada alasan buat apa buat. Dia kata khilaf. Khilaf mana awak tahu dah hukuman ni gini? Jadi ada beberapa bentuk, terutamanya zaman sekarang ni. Dulu heboh tentang satu bentuk nikah, dia panggil nikah misyar.
Masa dengar rasanya ada sepaklah subik surat khabar isu nikah misya. Misya ni ialah bukan misya. Misyana bukan. Misya tu makna orang yang banyak berjalan. Sayar orang yang banyak berjalan. Jadi hak ni berlaku di tanah Arab. Berlaku di kawasan-kawasan negara-negara hak kaya tanah Arab, di mana hak lelaki ni dia jenis kerja dia banyak jalan. Banyak jalan. Kejap pergi Kuala Lumpur, kejap pergi Penang, kejap pergi Johor Bahru. Kerja dia menyebabkan memerlukan dia tak boleh ada lama di setempat tu. Di rumah dia. Bahkan mungkin lama tempat dia bermusafir ataupun duduk di tempat musafir tu lama. Jadi benda gini terutamanya di Saudi lah sebahagian ulama membenarkan. Kita di sisi kita tidak dibenarkan lah. Sebab apa? Sebab nikah misya ni dari segi hukum dia cukup syarat belaka, cumanya mensyaratkan bahawa nafkah tidak diberi. Itu yang jadi mencacatkan maksud asal nikah ni. Maksud asal nikah ialah memberi nafkah. Tapi kerana sebab orang lelaki ni bukan dia ada sokmo. Sekejap duduk di Johor Bahru. Johor Bahru. Lama pula, seminggu Johor Bahru. Dan bini duduk di kampung. Lepas tu balik pula 2-3 hari. 2-3 hari pergi pula Penang. Duduk pula 5 hari contohnya. Lama tempat lain. Jadi dia banyak cawangan lah. Banyak cawangan. Kalau nikah biasa, maknanya dia kena beri hak yang sepatutnya. Apa dia? Hak giliran kena ada, hak nafkah kena ada, belanja kena ada. Dah misya ni menyebabkan orang lelaki ni dia nikah tu dengan tidak perlu beri nafkah. Jadi banyak berlaku di negara-negara Arab ni, tok Arab ni ataupun setengah mereka ni, dia ambil jalan tu lah. Pertamanya duduk lama-lama tempat tu, balik rumah pun dok-dang kot kadang. Touch and go je kadang. Jadi nikah duduk lama tempat lain cari hak lain. Pergi Penang cari hak lain seorang. Tapi tak boleh lebih pada 4 lah. Sebab dia menikah tetap nikah yang cukup syaratnya, cumanya dia cacat pada masalah pemberian nafkah. Maka di Malaysia rasanya dia tidak mengiktiraflah pernikahan sedemikian. Tetap lelaki tadi wajib memberi nafkah macam biasa, atas bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hudda lirtifa'i syubhatihi na'idhin, qalahu Mawardi. Pandangan ini berkatakan dia oleh Imam Mawardi. Wa yuhaddu fi mustajaratin lizzina biha idh la syubhata li'adami li'tidadi bil aqdil batili biwajhin. Adalah dikenakan hukuman had lantaran menggauli wanita yang disewa untuk dizina, kerana tiada syubhah lantaran akad yang batal seperti itu adalah tidak bisa teranggap sah komplikasinya dalam satu wajah mana pun. Ni khilaf dhaif sangatlah ni tak. Sebab tu orang kata orang yang perempuan orang yang berzina dengan perempuan yang disewa untuk zina. Mana tu? Ni macam kalau ikutnya macam pelacur lah. Tak, macam pelacur lah. Tapi dia sewa. Sewa kat mana tu? Zaman dulu mungkinlah ada hamba. Jadi hamba ni tuang dia buat jadikan dia tuang dia jadi bapa ayang. Bukan ayang bapa. Ayang bapa boleh makan, tuang bapa ayang. Jadi dia beli hamba puang, dia buat perniagaan tu. Bahasa Melayu sebut apa? Mucikari ke apa? Mucikari ke apa? Mucikari. Tak silap saya lah. Bahasa, ada bahasa dia, ada istilah bagi bahasa kita.
Mucikari. Kalau kari biasa tu kita tahu. Ni kari ni haram ni. Apa nama ni? Orang yang menjadi bapa ayang atau ibu ayang, menjual. Dia memberi khidmat kepada orang untuk melepaskan nafsu. Maka dah boleh ke tak tu? Hamba dia kan beri khidmat jual tubuh gini, hukumnya haram. Dan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan had. Wa yuhaddu fi musta'jarati li zina. Bagi perempuan yang disewa untuk zina. Idla syubhata, kerana tak ada syubhah tu. Tak ada syubhah. Li'adami li'tidadi bil 'aqdil batil biwajhin, kerana tak diambil kira dengan akad yang batal dengan semua wajah. Apa-apa wajah pun akad yang batal ni tak diambil kira. Okey. Maka akad tu batal, tak boleh ambil kira, tak boleh nak kira. Akad yang batal ni tak boleh nak ada kesan. La yu'taddu adami li'tidad ay lam lam yahsul atharuhu, tidak hasil kesan dia. Tak ada kesan. Bila akad tu batal, maka tidak akan berlaku kesan akad. Contoh jual belilah, kalau kita beli barang tu jual beli kita tak sah. Jual beli kita tak sah. Contoh kita kata kita beli dengan orang curi kasut orang. Orang ambil kasut orang. Ada, dia jual ke kita. Kemudian kita pakai awak pergi kerja. Tiba kawan kata, comel kasutmu, beli mana? Aku beli, ada orang jual. Banda contoh, ataupun jual tu. Tengok lah, kasut dia. Patut pun kasut aku hilang. Ni memang kasut aku ni, kata. Ada lagi bekas beki, bekas jahit. Gimana cerita? Kita bayar dah ke masa beli tu, kita bayar dah ke orang jual tu. 50 riyal ke berapa riyal, bayar dah. Aku bayar dah ke dia, mana boleh ambil? Dah. Tak ada kesan bagi akad yang batil. Kita beli barang yang mana bukan milik penjual. Barang tu milik tukang jual tak, bukan milik dia. Maka akad yang batal ini, yang tidak sah ni, tak ada kesan. Tak ada kesan maknanya barang itu tak jadi milik kita. Dah, saya bayar dah ke dia 50 riyal. Tu kerjamu, cari mula lah dia, nak minta balik. Barang tu tak boleh ambil kita. Dah gini lah, aku jual kamu 20 riyal dah. Barang tu kasut dia dah. Orang curi kasut dia jual, kita beli 50 riyal. Dah gini lah, rugi kat gini kamu nak ambil tu. Tak apa, aku jual 50 riyal. Nak jual barang kita, mana boleh jual? Tak payah, hak kita dah. Sebab apa? Akad yang asal tu tidak sah. Maka bayaran kita kepada orang yang curi tadi, ambil kasut tu tak sah. Dah tu, tu kita punya pasal lah, kita nak pergi cari ke nak ambil ke mana. Tapi barang tu tetap tuan punya ni. Faham? Li'adami li'tidadi bil 'aqdil batili biwajhin, kerana tidak diambil kira dengan akad yang batal, dengan apa-apa wajah pun tak boleh diambil kira, tak ada kesan. Okey. Apa dia keluar pandang isu ini? Kata pengarang, wa qawlu Abi Hanifata innahu syubhatun yunafihi al-ijma'u ala 'adami thubutin nasabi bidzalika wa min thamma dha'fa mudrakuhu wa lam yura'a khilafuhu. Pendapat Abu Hanifah bahawa hal ini syubhah adalah disingkirkan oleh ijma' yang menyatakan bahawa hal ini penzinaan dengan wanita sewaan tidak menetapkan adanya akibat nasab. Berdasarkan ijma' itu, maka dasar pendapat Abu Hanifah adalah lemah dan perselisihannya diabaikan. Maka pengarang buat tambih, buat peringatan di sini pada masalah isu ni, takut orang guna kata ada kaul Abu Hanifah mengatakan akad yang dibuat perempuan hamba yang disewakan untuk kita kata mucikari tadi, untuk pelacuran tadi, akad tu ada akad, cuma akad tu fasik, akad yang tidak sah, kerana mahal
al-istijar. Ada tempat berlaku sewaan tu, benda yang nak sewa tu tidak sah. Tapi akad, akad itu berlaku, maka dia jadi kira syubhah juga. Pandangan ini katanya pandangan Abu Hanifah yang mengatakan innahu syubhatun, bahawa benda ini dikira syubhah. Syubhah mana? Syubhah yang menggugurkan hudud, bukan syubhah boleh buat. Jadi Wak Abu Hanifah ni kata syubhah menggugurkan hudud, bukan syubhah dosa. Pergi sewa manusia ni untuk tujuan lacurkan diri ni, tu tak boleh tu. Itu haram. Cuma di sini adakah dianggap perbuatan itu kerana ada khilaf pada akad itu dikira sebagai syubhah yang tidak dikenakan hudud? Jawapan tak boleh. Masih dikira dikenakan hudud. Menganggapnya syubhah tu tak betul. Yunafihil ijma', dinafikannya oleh ijma'. Pandangan Abu Hanifah ni dinafikan oleh ijma'. Ijma' kok mana? Al-ijma'u ala adami subutin nasabi bizalik. Ijma' pada ulama', kesepakatan ulama' yang menyatakan tak sabit nasab dengan demikian itu. Andai kata perempuan yang disewakan itu, mu ada hamba puang tak? Aku pinjam hamba puangmu. Pinjamlah setahun kata contohnya tak? Setahun. Pinjam setahun hamba puang tu nak guna. Lepas tu dapat anak. Ada sabit nasab tak? Sabit nasab? Tak sabit. Sepakat mengatakan tidak sabit nasab. Wa min thamma, dari kerana itu, dha'ufa mudrakuhu, lemah dalil. Mudrak ni antara makna mudrak diitlak kepada dalil, tempat ambilan. Tempat ambilan ataupun sandaran Abu Hanifah tu lemah. Walam yura'a khilafuhu, maka tidak dira'i khilaf Abu Hanifah sini, maka tidak dianggap syubhah, tetap dikenakan hudud. Wa kadza fi mubihatin li'anna al-ibahata huna laghun. Demikian pula dikenakan hukuman had dalam menggauli wanita yang diibahahkan, yakni dinyatakan boleh untuk digauli kerana ibahah di sini adalah tidak menjadi. Mubahah ni pun cara ataupun bentuk ni pun tak berlaku lah. Ini tak berlaku. Kok mana ni? Perempuan tu mengibahahkan, menghalalkan diri dia. Dia kata tak apalah, saya rela lah, saya halalkan diri saya untuk awak. Adakah itu dikira syubhah untuk gugur hukuman hudud? Tak. Wa kadza fi mubihatin, perempuan yang menghalalkan diri dia, li'annal ibahata huna laghun, kerana keharusan ataupun kehalalan dia itu dianggap lara di sini. Wa muharramatin alaihi litawassunin aw linahwi bainunatin kubra wa in kanat qad tazawwajaha, khilafan li Abi Hanifah li'annahu la ibrata bil aqdil fasid. Okey. Wa kadza, dan wa muharramati tu atah pada wa kadza yuhaddu, dan demikianlah katanya dikenakan had dalam menggauli wanita yang diharamkan pernikahan dengannya lantaran beragama wasani atau lantaran tertolak ba'in kubra, iaitu yang tolak 3 sekalipun telah dikahwininya, kerana akad fasid itu tidak bisa dianggap. Lain halnya menurut Abu Hanifah. Gini. Sekarang ni benda-benda nikah-nikah ataupun bentuk pernikahan, adakah dikenakan hudud kalau melakukan bentuk-bentuk perkara ni? Seterusnya ialah wa muharramatin alaihi. Demikianlah juga dihadkan, dikenakan hukuman hudud ke atas orang yang berzina dengan muharramatin alaihi. Bukan apa nama ni, nak kata guana berzina muharramatan alaih itu senang jelas lah, makna menikah. Menikah kalau berzina tu jelas zina. Sekarang ni dia menikah dengan perempuan muharramatin alaihi, perempuan yang diharamkan atas dia. Litawassunin, haram sebab apa? Kerana perempuan ini wasani. Perempuan ini
orang beragama sembah berhala. Wasaniyah ni makna perempuan yang bukan agama Islam dan bukan ahli kitab. Jadi yang sembah berhala lah secara khususnya. Dengan apa? Buddha atau Hindu, ataupun kita kata agama apa? Agama semua matahari ke apa. Menikah dengan perempuan itu, hukumnya ke mana? Tak boleh juga Okey. Wati pada perempuan yang diharamkan. Sebab apa? Sebab tak ada syubhah. Perempuan yang wasani ni tak boleh menikah. Tak boleh menikah. Au linahwi bainunatin kubra, ataupun seumpama perempuan yang bain dengan bain kubra. Bainunah ni makna terputus dengan bain kubra. Siapa? Perempuan yang tolak 3. Perempuan yang ditolak 3, yang tak menikah lagi dengan lelaki lain dan bersetubuh, kita pergi nikah dengan dia semula. Dia kena tolak 3. Dia kena tolak 3. Lepas tu kita tolak dia 3 lah. Kita tolak dia 3. Habis iddah kita nikah mula. Hukumnya kena hudud. Sebab apa? Sebab ni tak ada syubhah ni. Benda ni maklum bahawa perempuan yang ditolak 3 tak boleh nak nikah semula, kecuali kena tahlil dulu, kena halalkan balik dengan cara nikah laki lain dulu bersama laki itu, kemudian dicerai, habis iddah baru boleh dinikahi oleh suami yang pertama. Wa in kana qad tazawwajaha, walaupun lelaki tadi telah nikah dengan dia. Saya nikah dengan bekas bini saya tu. Bekas bini saya. Dulu saya tolak dah dia 3. Lepas tu dia nikah dengan lagi, tak nikah laki lain, habis dah saya nikah mula. Berat dah. Habis dah nikah mula, tak boleh. Benda ni apa nama ni dikenakan hudud. Kalau dikenakan hudud. Sebab apa? Sebab benda ni maklum sangat. Kecuali orang tu baru masuk Islam atau memang dia dakwa dia jahil. Ada qarinah memang saya tak tahu, katanya tolak 3 ni tak boleh nikah balik. Maka kalau gitu baru dikira ada syubhah. Kalau tidak, dia tidak dianggap syubhah. Tidak dianggap syubhah. Khilafan li Abi Hanifah, menyalahi bagi Abu Hanifah. Abu Hanifah menganggap dia syubhah lagi. Jadi kita di sini tak anggap syubhah lah. Kemudian kata pengarah rahimahullah, khilafan li annahu la ibrata bil aqdil fasid, kerana tidak diambil kira dengan akad yang fasid, akad yang tak sah. Mana boleh perempuan hak nikah 3 dah nak nikah semula. Hak ni kena hati-hati. Sebab itu penting bagi seseorang yang nak menikah ni, suami ataupun lelaki ataupun perempuan lah, kena pastikan satu, terutamanya orang lelaki lah, orang lelaki. Sebab orang perempuan ni, orang perempuan ni dia agwana-agwana pun yang nak akad nikah lelaki, dia kena pastikan status perempuan tu. Kalau orang puang kena tahu status lelaki ni, ini rengang sikit lah. Tapi rengang pun boleh perang dunia. Tak tahu. Tok lelaki dia khabar, saya bujang lagi, tengok-tengok. Nikah 2 dah, dia nombor 3. Orang lelaki tipu waktu tak ada masalah. Maknanya berlaku perang dunia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tak? Lepas tu kalau kena molek baik. Kalau kena tak molek siapa matilah balah. Tapi tak ada isu sangat dari segi hukum. Maknanya tipu je lah. Ada pun orang lelaki dia kena dapat status betul-betul dengan hak puang. Hak dia nak nikah ni, boleh dia nikah ke tak? Boleh nikah tak? Ni banyak kadang-kadang kalau tak berhati tiba-tiba nikah dengan bini orang. Nikah bini orang. Kata mana ada nikah bini orang? Ni bukan makna bini orang hak tu kadang dak habis dah lagi. Dak habis dah lagi. Orang puan ni memang dah nak cari cepat-cepat tok lelaki baru. Dia pun macam-macam lah. Wak tipu, tarikhnya wak ni. Kita pakai tengok je, tengok dahi licin sikit. Nampak mata celok sikit, tu lalu. Dak tengok, dak check. Betul ke tak?
Rupanya nikah dengan bini orang, dak habis iddah dengan tok laki lama, nikah dah. Ni berat ni. Nampak tak? Jadi akad tu fasid. Akad tidak sah. Tapi dalam kes ni tidak dikenakan hukuman hudud lah. Tak ada lah hukuman hudud situ. Cuma adakah diambil kira tu? Tidak diambil kira. Wati tu dikira wati syubhah lah. Wati syubhah. Sama juga wanita yang kita kata nak menikah tu mestilah Islam ataupun kitabiah. Cuma kitabiah ni kena pastikan yang asal keturunan daripada ahli kitab betul. Hak mana baru masuk Kristian, baru-baru nenek moyang ni masuk Kristian, ataupun asalnya tak ada agama masuk Kristian atau Yahudi, tu tak boleh. Tu tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Dia kena asal keturunan. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, wa amma majusiyatun tazawwajaha fala yuhaddu biwat'iha lilikhtilafi fi hilli nikahiha. Adapun wanita majusiyah yang telah dikahwininya, maka dengan menggaulinya tidak bisa dikenakan hukuman had kerana ada di perselisihan kehalalan pernikahannya. Okey. Isu satu ialah perempuan yang beragama Majusi. Beragama Majusi. Hukumnya ke mana? Jadi kalau menikah dengan perempuan yang ahli kitab, betul-betul ahli kitab, ada masalah. Suami Islam, perempuan ahli kitab, contohnya Yahudi. Yahudi yang keturunan betul-betul Bani Israel. Hukumnya boleh menikah. Dah dia masuk Islam, tak masuk Islam, dia tetap agama Yahudi tu. Dah Islam benar, Islam benar. Dah macam mana? Hari Sabtu dia pergi ke sinagog dia, hari Jumaat kita sembahyang Jumaat. Anak agama ayah, agama Islam. Kenapa Islam benarkan tu? Kerana nak tarik, kerana ada persamaan dari segi Tuhan yang sama. Kita sembah Allah Ta'ala, mereka sembah Allah Ta'ala juga, cuma mereka syirik. Mereka syirik dan tolak kerasulan Nabi SAW. Maka bila dengan menikah suami Islam ni, diharapkan mereka masuk Islam. Masuk Islam. Maka perempuan ni dia kekal dengan agama dia, orang lelaki agama Islam, boleh, tak ada masalah. Cuma enactment di Malaysia ni tak benar lah, tak benar. Tidak membenarkan kerana berdasarkan siasat syariah dan maslahah setempat ni tidak membenarkan perkara itu. Tapi kalau kita tengok pun adalah kes-kes yang tertentu lah, yang dirujuk ke mahkamah, terutamanya orang Malaysia yang menikah di luar negara, di negara Eropah, dia minta pengesahan nikah tu, isteri dia agama Kristian, adalah beberapa kes tu bila diputuskan dibenarkan. Sebab apa? Dari segi hukum asal boleh. Cuma dalam enactment kita tidak dibenarkan menikah. Sebab banyak lagi. Orang Islam ni banyak lagi. Maka dari kemudian ahli kitab boleh. Okey, Majusiyah, perempuan yang beragama Majusi ni, boleh ke tidak? Jawapannya tak boleh. Haram nikah dengan mereka. Kerana Al-Quran membenarkan ahli kitab saja. Baik, kalau menikah juga berlaku persetubuhan, adakah dikira zina? Di sini tidak dikenakan hukum hudud kerana berlaku khilaf. Khilaf kat mana? Khilaf walaupun sikit, tapi kerana sikit pun tidak dikenakan hudud. Sebab antara banyak perkara, terutamanya masalah jizyah, orang Majusiyah dan orang Majusi disamakan hukum dengan hukum ahli kitab. Sannu alaihim sunnata ahlil kitab. Nabi kata, jalankan pada mereka bagaimana kamu buat kepada ahli kitab. Jadi ahli kitab ni dikenakan jizyah, bayar cukai kepala. Maka untuk Majusi pun disuruh untuk kenakan hukuman sama macam ahli kitab. Jadi ada sedikit syubhah tersebut menyebabkan tidak dikenakan hukuman hudud. Tulikhtilafi fi hilli nikahiha wala yuhaddu bi ilajin fi kubuli mamlukatin lahu harumat alaihi
binahwi mahramiyatin au syirkatin li ghairihi fiha au tawassunin au tamajjusin. Tidak bisa dikenakan hukuman had lantaran memasukkan hasyafahnya ke dalam kubul budak wanita. Budak wanita ni hamba bukan budak kecil. Budak wanita ni hamba, wanita milik sendiri yang haram diwatinya lantaran ada hubungan mahram atau lantaran menjadi harta persyarikatan dengan orang lain atau lantaran beragama wasani atau majusi. Juga ini dikira syubhah. Apa lagi yang dikira syubhah yang tidak dikenakan hudud? Wala yuhaddu bi ilajin fi qubuli mamlukah. Tidak dikenakan hukuman hudud kalau berlaku persetubuhan pada kubul perempuan hamba yang dimiliki. Tapi harumat alaihi, perempuan hamba ni haram untuk kita setubuh binahwi mahramiyah, kerana mahram kita contohnya. Tak, kerana mahram kita, anak saudara jadi hamba bawah kita. Contohlah hamba sungguh ni. Jadi zaman sekarang isu ni tak berlaku dah lah, kerana perhambaan tak ada dah. Tak. Ataupun adik-beradik kita jadi hamba kita, dia kena tawang, kita beli dia. Tak boleh. Au syirkatin li ghairihi, ataupun hamba ni hamba syarikat dengan orang lain. Hamba ni kita pakat 2 orang, beli seorang hamba puang, kita subuh dia, tak boleh. Sebab hamba syarikat ni tak boleh subuh. Li ghairihi, dia syarikat dengan orang lain, fiha pada mamlukah, hamba perempuan. Au tawassunin, atau hamba perempuan ni hamba yang beragama wasani, sembah berhala. Tak boleh kok. Hamba yang boleh disetubuhi untuk lisuriyah, untuk kita panggil untuk berseronok ni, ialah hamba yang ahli kitab. Hamba yang ahli kitab ataupun Islam. Tu je. Adapun hamba majusi ataupun hamba beragama sembah berhala, tak boleh disubuhi. Okay. Au tawassunin au tamajjusin, ataupun hamba yang beragama majusi. Maka bila kita setubuhi hamba itu, walaupun milik kita, haram tetap haram, tak boleh. Adakah dikenakan hukuman hudud? Jawapannya tidak dikenakan hukuman hudud. Kemudian kata pengarang, wala bi ilajin fi amati far'in wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi sekadar itulah. Banyak isu-isunya, banyaknya, kebanyakannya tak terlibatlah. Benda-benda yang ulama sebut ini berlaku pada zaman dahulu, sistem perhambaan ada lagi. Dan betul-betul nikah tu kebanyakannya pun mungkinlah tidak semua berlaku pada masyarakat. Sekadar tu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.